Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi pada pagi ini, sesi Al-Quran, sesi pembacaan, sesi tadabbur, sesi mengenali sedikit daripada Al-Quran, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan baca pada muka surat 392, iaitu dari surah Al-Qasas. Masih lagi surah Al-Qasas. Ayat kita pada hari ini adalah ayat yang ke-51, dan kita akan baca masih lagi juzuk yang ke-20, insya-Allah. Iaitu insya-Allah hari ini kita masih lagi pada sesi yang kita panggil sebagai dalam istilah modernnya ialah ta'liqat alal qisah. Al-qisah iaitu kisah-kisah Nabi Musa AS. Disebutkan kisah-kisah Nabi Musa kerana dalam surah ini disebutkan Al-Qasas, iaitu ketika Nabi Musa bercerita kepada Syekh Al-Kabir, iaitu ataupun yang dikatakan oleh kebanyakan ulama sebagai Nabi Shu'aib alaihissalam. Jadi di Madian, jadi dia telah menceritakan kisah-kisah, semua kisah-kisah yang berlaku ke atas dirinya, sehingga berkatalah Syekh Al-Kabir ataupun Nabi Shu'aib ini, kamu sekarang berada di satu tempat yang aman dan kamu boleh stay kat sini, di sini. Dan kita tengok bahawa Nabi Musa telah berada di situ lebih daripada 8 tahun dalam keadaan aman, tidak ada gangguan. Jadi menunjukkan bahawa betul lah apa yang disebutkan oleh Nabi Shu'aib ataupun Syekh Al-Kabir tersebut. Jadi selepas daripada semuanya, maka Nabi Musa diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah kembali kepada Firaun dan kemudian berdakwah kepada Firaun, dan kemudian telah Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan Firaun kerana kesombongan dia, kerana kejahatannya, kerana kesyirikannya. Maka bahkan bukan hanya syirik dia ni, tapi dia telah mengatakan dia adalah sebagai Tuhan. Jadi daripada sinilah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ini, dia tidak menceritakan tentang Bani Israel. Allah Ta'ala tidak menceritakan tentang kejahatan Bani Israel, perangai Bani Israel dan sebagainya. Tetapi tumpuan dalam kisah ini ialah tumpuannya kepada kehebatan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada Nabi Musa AS melawan Firaun dan hidupnya daripada awal sehinggalah kepada dia keluar daripada negeri Mesir. Jadi itu fokus cerita dalam surah Al-Qasas. Dan kita bila gabungkan untuk kita mengetahui semua kisah-kisah Nabi Musa AS, kita perlulah gabungkan dengan tempat-tempat lain, ayat-ayat di surah-surah yang lain. Tetapi persoalan kita ialah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memfokuskan kepada cerita part yang tertentu ataupun bahagian yang tertentu ataupun sudut yang tertentu daripada kisah Nabi Musa ini dalam surah ini. Jadi itulah yang diutarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini, ada sebabnya. Dan bila kita melihat kepada ta'liqat, kepada apa yang Allah Taala ceritakan selepas daripada itu, ataupun juga kita juga mengetahui, kita perlu mengetahui apa yang berlaku ataupun suasana yang berlaku kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa ayat ini diturunkan. Jadi bila kita tengok semua tu, maka kita boleh fahamlah, insya-Allah. Kalau kita tak boleh faham juga, kita tengok lagi dan tengok lagi, insya-Allah. Hari ini kita masuk kepada ta'liqat ini, iaitu ayat yang ke-51 daripada surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berfirman, dan sesungguhnya kami telah wassalna, kami telah InsyaAllah selepas daripada ini kita tengok apa makna wassalna.
lahum untuk mereka, kami telah wassalna untuk mereka al-qaula. Al-qaula di sini ialah kata-kata terjemahannya, tapi ditafsirkan oleh ulama, maksud kata-kata sini al-qaula sini ialah Al-Quran. La'allahum yatazakkarun, semoga mereka ini faham, mengambil pengajaran, bukan dengar saja tetapi ambil peringatan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan dalam ayat ini apa yang Allah Taala telah buat, iaitu wassalna untuk orang-orang kafir ni, untuk orang-orang yang tak nak beriman ni. Tapi Allah Taala beri wassalna, mereka tak nak dengar juga, mereka tak ambil peringatan juga. Wassalna ditafsirkan oleh ulama kepada dua penafsiran yang besar. Yang pertama, wassalna ialah kami sambungkan. Sambungkan artinya ialah apa? Iaitu ulama-ulama tafsir mengatakan tidak diturunkan serentak sekaligus. Jadi Quran tak turunkan sekaligus. Kerana apa? Di antara pengajarannya, di antara sebabnya ada di dalam ayat ini, iaitu kerana la'allahum yatazakkarun. Moga-moga manusia ni dapat ambil pengajaran. Kalaulah Allah Ta'ala, kalau turun sekaligus, jadi lawan kepadanya adalah apa? Kalau turun sekaligus, maka susah nak ambil pengajaran. Bagaimana? Ulama-ulama tafsir mengatakan sebagaimana disebutkan oleh tafsir Al-Wasit. Dia kata, ialah kalaulah Quran ini turun sekaligus, artinya dia tidak akan menuruti ataupun berbetulan ataupun parallel dengan apa yang sedang berlaku. Jadi Quran turun sedikit-sedikit, iaitu mengikut apa yang sedang berlaku. Kalau Nabi SAW berlaku macam ni, kalau orang Arab buat macam ni, orang Quraisy buat macam ni, maka ayat itu turun untuk membenteras, untuk melawan, untuk. Jadi bila turun macam tu, sepatutnya manusia ni akan ambil yatazakkarun, ambil pengajaran. Jadi perkara apa yang pertama sekali, maksud daripada wassalna ialah kami turunkan sedikit-sedikit. Jadi dia bersambung-sambung, dia tidak sekaligus. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh Imam jalan-jalan lain, penafsir jalan lain, penulis jalan lain, iaitu dua orang, mengatakan bahawa wassalna artinya ialah bayyana. Bayyana artinya ialah terangkan. Kami telah terangkan untuk mereka Al-Quran ini. Maksudnya Quran ini tidak ada yang tak difahami, semua difahami. Jadi itu maksud yang kedua. Jadi artinya mereka ni sepatutnya dapat ambil faham, ambil pengajaran daripada Al-Quran. Kenapa? Quran ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat yang pertama, ayat 51. Kita masuk sekarang ayat ke-52. Allazina atainahumul kitaba min qablih hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang kami beri kitab sebelum daripadanya, iaitu sebelum daripada min qablihi. Hi situ adalah makna Quran. Min qablihi, sebelum daripada diturunkan Quran, maka hum bihi yu'minun, dan mereka itu beriman dengannya, dengan Alkitab yang telah diberikan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut kat sini, iaitu orang-orang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu orang Kristian ke, orang Yahudi ke, dan sebagaimana, iaitu terdiri daripada Bani Israel. Mereka ini beriman dengan Alkitab yang telah diberikan kepada mereka, yang sebelum daripada Al-Quran. Jadi kita kata ada juga yang tak beriman. Tak, yang disebutkan di sini ialah orang-orang yang beriman. Maknanya bukan semuanya beriman, tetapi ada yang tidak beriman, ada yang tidak beriman. Tapi Allah Ta'ala ceritakan orang-orang yang beriman. Jadi mereka ini telah beriman dengan Al-Quran itu, iaitu seperti banyaklah kan di antara mereka. Kalau di dalam kisahnya ialah seperti Najasyi contohnya, telah mengirimkan 70 orang padri-padri Kristian ini ke Madinah, dan kemudian mereka dibacakan dengan Al-Quran. Nabi baca Quran kepada mereka, kemudian mereka menangis, dan kemudian mereka masuk Islam. Itu satu cerita. Cerita yang kedua, berkenaan dengan sebab turun ayat ini, dikatakan oleh setengah ulama, ialah turun apabila Islamnya Abdullah bin Salam.
iaitu seorang besar daripada golongan Yahudi di Madinah. Dia ni telah masuk Islam. Bukan orang Yahudi semua tak masuk Islam. Orang Yahudi ada yang masuk Islam, yang tinggal di Madinah tu. Jadi mereka inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tu beriman dengan Alkitab. Yang ketiga, dikatakan juga surah ini, ayat ini berkaitan dengan orang-orang Kristian yang datang daripada Najran. Najran ni satu tempat iaitu terletak, kalau di zaman moden ini, ialah di antara Arab Saudi dan negeri Yaman. Hampir-hampir dengan sempadan, tapi masih lagi dalam Arab Saudi, tak jauh daripada sempadan. Negeri ni, tempat ini ialah dulu negeri lah, negeri Najran dipanggil. Tapi sekarang ke tempatlah satu daerah yang terletak di tengah-tengah tu, dan dia ni kawasan ni berbukit. Tapi di tengah-tengah bukit tu tiba-tiba ada satu lembah, yang mana lembah itu subur. Kalau tengok daripada Google, kita boleh tengok kehijauan dia. Kehijauan apa? Kehijauan tempat ni. Jadi tempat ini dulunya satu kampung orang Arab yang agama apa entah, tapi tiba-tiba datanglah seorang padri, seorang penyebar dakwah daripada yang Kristian lah pada masa tu, iaitu Nabi Isa AS kan. Jadi dia datang ke tempat tu, tiba-tiba dia berdakwah ke situ dan dapat mengkristiankan, menjadi Islam lah pada ketika itu kan, iaitu orang-orang yang tinggal di Najran itu. Jadi jadilah Najran satu-satu tempatnya di tanah Arab itu pada ketika itu yang menganut agama Kristian. Sehinggalah bila Islam timbul, bila Islam Nabi Muhammad SAW datang di Mekah dan Nabi SAW berpindah di Madinah, jadi mereka telah mengutuskan wakil-wakil mereka pergi ke berjumpa dengan Nabi, dan apabila sampai di sana mereka dengar Quran, maka mereka pun beriman dengan Al-Quran itu. Jadi jadilah Islam sampai sekarang, alhamdulillah. Negeri Najran ni cantik saya tak pernah pergi, saya hanya tengok melalui Google juga. Ayat 53, wa iza yutla alaihim qalu amanna bih innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan lagi tentang kisah mereka ni, iaitu apabila dibacakan kepada mereka, mereka berkata, maka dibacakan Quran tu yang saya sebut tadi kan, sab'ina qasasis, 70 orang daripada padri-padri yang datang daripada wakil Najasyi, yang diutuskan oleh Najasyi, ataupun Abdullah bin Salam, ataupun orang-orang padri-padri daripada Najran. Mereka ini bila dibacakan Quran, qalu amanna bih, mereka ini berkata kami beriman. Kemudian ianya adalah benar daripada Tuhan kami, inna kunna qablihi muslimin, dan mereka berkata bahawa kami sebelum diturunkan kami telah tunduk. Muslim kat sini itu tunduk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok, menggunakan perkataan muslim kepada orang-orang ini, iaitu walaupun mereka sebelum daripada mereka ini berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mereka telah menjadi muslim. Jadi artinya sebenarnya adalah perkataan muslim ini ialah artinya tunduk. Artinya semua orang-orang yang mengikut Nabi-Nabi terdahulu adalah muslim. Jadi maknanya Islam ini bukan hanya bermula dengan Nabi Muhammad SAW saja, tapi ianya bermula dengan Nabi Adam AS. Kemudian semua orang-orang yang mengikut Nabi-Nabi terdahulu sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, mereka adalah Islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, Islam itu adalah artinya tunduk kepada Allah. Jadi bukan kita saja umat Nabi Muhammad yang tunduk pada Allah. Orang-orang yang mengikut Nabi Isa juga adalah tunduk pada Allah. Orang-orang yang mengikut, kalau tak tunduk pada Allah, mereka tak akan beriman. Jadi Allah Ta'ala katakan bahawa mereka ini adalah beriman kerana mereka ini tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulaika yu'tauna ajrahum marratain bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu akan beroleh pahala 2 kali ganda. Sebab apa mendapat 2 kali pahala? Hebat mereka ni. Kerana mereka ini disebutkan oleh tafsir jalan lain, mereka beriman dengan biimanihim bil kitabain, beriman dengan 2 kitab. 2 kitab artinya kitab
mereka sebelum daripada itu, iaitu kitab Nabi Isa, dan selepas itu kitab Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Ataupun kitab sebelum daripada itu, iaitu kitab Taurat, dan kemudian mereka beriman pula selepas itu dengan Al-Quran. Jadi mereka dapat 2 pahala. Best ni kan. Disebabkan oleh kesabaran mereka. Kesabaran apa disebut ini? Dalam jalan lain disebut kerana mereka ini bersabar untuk beramal dengan keduanya. Memang ada perbezaan kan. Dalam Taurat mungkin macam ni. Jadi mereka bersabar. Jadi orang-orang yang beramal dengan Al-Quran ini adalah orang-orang yang bersabar. Dapat bersabar kan. Sebab apa? Kalau tak sabar, mereka tak beriman dan tak mahu beramal. Sebab beramal dengan Islam ini memerlukan kepada kesabaran. Beriman dengan beramal dengan kitab Allah ni, dia memerlukan kepada kesabaran. Jadi sebab itulah bila kita semua ni orang yang beramal, artinya kita telah mendapat pahala apa? Yang besarnya ialah pahala bersabar tu. Memanglah bila kita beramal, kita sembahyang ke, kita puasa, sebab apa? Sebab Islam menyuruh kita, sebab Al-Quran menyuruh kita. Jadi sebab itulah kita mendapat pahala kat situ. Kesemua tu dihimpunkan oleh satu perkataan, iaitu apa? Bersabar. Bersabar untuk beramal. Jadi kita akan dapat pahala. Sebagaimana orang sebelum daripada ni, mereka itu mendapat 2 pahala kerana mereka beriman dengan dua-dua. Jadi kita pun mendapat pahala juga kerana kesabaran kita. Bima sabaru wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Apa maksud sini? Iaitu yadfa'una bil hasanatis sayyi'ah, iaitu mereka ini apa-apa yang datang kejahatan, yang datang kepada mereka, mereka itu tolak. Tolak itu maksudnya ialah tak terima, tak nak beramal dengan kejahatan. Iaitu kan, jadi mereka mendapat kebaikan. Jadi mereka tolak kejahatan, mereka bawa nak juga beriman dengan kebaikan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan satu sifat lagi yang ada pada mereka, iaitu mereka ni menginfak. Infak yang apa yang diberikan oleh Allah. Allah Ta'ala sebut sentiasa kan, sentiasa sebut mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Ta'ala tidak hanya sebut yunfiqun, tetapi sebut dengan bima razaqnahum ataupun mimma razaqnahum. Artinya itu apa? Sebenarnya apa yang ada pada kita ni bukannya barang kita, tapi apa yang ada pada kita adalah sebenarnya rizki daripada Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala yang memberi pada kita. Jadi kemudian dia nak tengok kita ni memberikan balik apa yang ada pada kita ni untuk diinfakkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa iza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la nabtaril jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan, apa ni? Iaitu perkataan apa? Dalam tafsir jalan lain dia kata perkataan itu ialah asyatam, al-aza, iaitu celaan, iaitu apa? Kata-kata buruk, kata-kata yang tak elok. Daripada siapa? Daripada orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Of course lah, bukan kita saja kan, bukan orang umat Nabi Muhammad SAW saja yang mana menerima kecaman-kecaman ini, tetapi umat sebelum daripada itu juga menerima kecaman. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, mereka yang beriman akan dikecam. Umat Nabi Isa dikecam, dibunuh, diseksa, disalib dan sebagainya. Itu yang berlaku kepada umat Nabi Isa AS. Jadi apabila mereka ni, Allah Ta'ala puji mereka ni, iaitu bila Allah Ta'ala puji mereka ni, nak menunjukkan apa? Bahawa kita sepatutnya bersifat dengan sifat ini. Itu apa? Allah Ta'ala puji mereka ini bila mendengar al-laghwa a'radu anhu. A'radu ni artinya ialah jangan layan, artinya asalnya ialah berpaling. Berpaling maknanya jangan lawan balik, jangan bila mereka cela kita cela balik. Itu tak kena, itu tak betul. Sepatutnya a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum. Berkata sepatutnya ilham dia kan, iaitu berkata bagi kami amalan kami dan bagi kamu pula amalan kamu. Artinya apa kan? Iaitu jangan layan lah, tak layan dia. Sepatutnya jangan ter-affected dengan apa yang mereka kata. Sebab apa kan? Bila kita ni telah berdakwah, bila kita cerita dah apa yang salah, apa yang mereka buat tu adalah salah, jadi maka terlepaslah tanggungjawab kita. Kerana Allah Ta'ala menyuruh kita memberitahu amar ma'ruf nahi munkar.
Bila kita buat benda tu, maka mereka cela kita, dan kemudian mereka jahat juga, mereka buat maksiat juga, mereka syirik juga, maka itu dah diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kita tak boleh nak buat apa. Kan? Jadi kita ingatkan sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah. Jadi Nabi tinggalkan orang-orang di Mekah ni dalam keadaan kufur kan. Majoriti mereka kufur. Tidak mahu beriman. Kan? Bahkan mencela Nabi SAW kan. Jadi Allah Ta'ala akan kirimkan ayat ni nak menceritakan. Di antara sifat kan orang beriman ialah nak buat macam mana kita dah cerita Islam pada mereka. Mereka tak nak dengar. Jadi mereka tak nak beriman. Jadi apakah salah lagi kita? Sudah. Kita tidak lagi bersalah kalau kita telah menyampaikan. Sebab tahap itu adalah tahap menyampaikan. Macam tahap kita sekarang juga kan. Tahap kita sekarang ialah tahap menyampaikan. Kita tak boleh gunakan kekerasan. Sebab kita tidak ada kuasa. Tapi kita boleh bercakap. Kita boleh menulis. Kita boleh berceloteh dalam media sosial. Kita boleh macam-macam. Jadi, lana a'maluna walakum a'malukum. Sebagaimana dalam surah Al-Kafirun. Juga lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu. Bagi aku agama aku. Tetapi dengan syarat kita telah menyampaikan. Kemudian, salamun alaikum la nabtaril jahilin. Salamun alaikum. Iaitu apa? Dalam tafsiran dia kata salamun mutarakah. Mutarakah tu artinya apa? Ai salimtum minna minasyatam wa ghairi. Iaitu kamu semua ni selamat daripada kamu. Gitu. Daripada syatam dan juga lain-lain. Artinya kami tak akan kata buruk-buruk pada kamu. Gitu maknanya kan. Itu salamun alaikum. Tak apalah kamu nak kata kepada kami, tak apa kami tak kata yang buruk, yang tak elok kepada kamu, tak lawan balik dengan kata-kata yang buruk. Itu salamun alaikum. Itu la nabtaril jahilin, la nabtaril. InsyaAllah kita sambung kembali. Tadi masalah line yang putus. Jadi kita sambung pada ayat 56 insya-Allah. Jadi kita sebut tadi tentang apa ni salamun alaikum. Ayat tu iaitu disebutkan bahawa itulah perkataan yang patut diucapkan oleh kita. Iaitu apa? Kita tak akan buat sebagaimana mereka buat. Mereka cela kita dalam dakwah ni, maka kita tidak boleh mencela balas. Mereka kata apa-apa, tak boleh. Kemudian apa yang Allah Ta'ala ajar kita itu salamun alaikum la nabtaril jahilin. Kami tak akan bersama-sama dengan orang-orang yang jahil. Orang jahil. Kita bukanlah kata kepada mereka ni kamu ni jahil. Tapi kalau tak nanti artinya kita kata juga. Iaitu dalam hati kita, kita kata tak apa. Mereka ni jahil. Kami tak akan bersama-sama dengan dia. Seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini diceritakan ialah berkenaan dengan kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sekarang sedang berpindah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi berpindah, kenapa berpindah? Bukan Nabi nak tinggalkan, bukan tak sayang kepada Mekah tu. Tempat lahir dia. Kan? Tetapi Nabi tinggalkan juga. Dan mengajar kita bahawa kita perlu meninggalkan jika sekiranya satu tempat itu, jika sekiranya keperluan dakwah, keperluan Islam menuntut kita untuk meninggalkan satu tempat. Nabi tinggalkan tempat itu. Dan bukan hanya tempat, tetapi Nabi tinggalkan orang-orang di situ. Tinggalkan selama-lamanya, tidak, masih ada dalam kepala, iaitu masih akan ada berusaha lagi dengan cara yang bentuk yang lain mungkinnya. Iaitu bentuk yang kita lihat selepas daripada itu ialah Nabi telah berhijrah, Islamkan, berlaku peperangan, kemudian kembali semula selepas 8 tahun. Jadi kita tengok kat sini ialah apa kan? Perasaan Nabi, banyak orang yang tidak beriman. Ada orang yang Nabi sayang. Ada dikatakan bahawa kisah ini berkaitan dengan sedihnya Nabi bila Abu Talib meninggal. Abu Talib meninggal tetapi tidak bersama dalam Islam. Dia ketika dia nak mati, Nabi pergi, Abu Jahal ada di sebelah, Nabi ada di sebelah dia.
dia berpaling-paling. Abu Talib ni sekali tengok pada Nabi, sekali tengok pada Abu Jahal. Bila Nabi tengok pada Nabi, Nabi kata, berimanlah kamu. Kemudian tengok kepada Abu Jahal, Abu Jahal kata, adakah kamu nak tinggalkan agama nenek moyang kamu? Datuk nenek kita dulu berpegang kepada agama ni, kamu nak tinggalkan, nak ikut Muhammad tu? Gitulah lebih kurang. Jadi berpaling, kemudian tiba-tiba berpaling kepada Abu Jahal, kemudian dia mati. Nabi sedih kerana dia tidak menyatakan dia beriman sebelum daripada dia mati. Sedangkan dia menolong Islam, menolong baginda Nabi SAW. Sebab itulah dia katakan sebab turunnya ayat ini. Tapi sebenarnya lebih luas lagi. Ayat ini mengandungi makna iaitu apa? Kita ni kadang-kadang sedih dengan orang yang kita sayang tapi tidak beriman. Saudara kita ke, kadang-kadang mak kita ke, ada orang ada orang kan. Jadi kita dengar cerita kan, Abid Liu dan sebagainya kan, dia sayang pada mak dia, tapi mak tu dia beriman lah. Kemudian ada orang macam tu kan, ataupun kalau tak beriman pun tak ikut tak ikut jalan yang benar. Islam juga, alhamdulillah dah Islam kan, tapi kadang-kadang tidak mahu ni. Jadi ayat ni cerita yang lebih dahsyat lagi, iaitu tidak beriman. Jadi tapi Allah SWT kata, walakinnallaha yahdi man yasha. Kita tak boleh beri petunjuk pada orang, kita hanya berusaha. Jadi kaitan dengan ayat atas tadi kan, iaitu kan, kalau kamu sedih macam mana pun, macam mana kan, itu usaha. Yang penting ialah usaha daripada kamu. Allah Ta'ala lah yang dia kata, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Ta'ala lah yang lebih tahu, dan dialah yang alim yahdi man yasha, dia alim. Kenapa dia beri hidayat dan kenapa dia tak beri hidayat, kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu inna tabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna walakinna aksarahum la ya'lamun. Allah Ta'ala sebut tentang apa yang berlaku kepada orang Arab Quraisy ni. Orang Arab Quraisy ni dia kata, kalaulah dia kata, kami ikut kamu ni Muhammad, nutakhattaf, dia kata, nescaya kami akan ditangkap dan diusir dari negeri kami oleh orang yang menentang. Tengok pengikut kamu. Tengok kan, kena kacau, kena ni, macam-macam. Kalau kami beriman nanti kan, kami akan jadi macam tu. Sebagaimana sahabat-sahabat kamu tu Muhammad. Nutakhattaf ni macam benda-benda yang disambar oleh burung-burung daripada langit tu. Macam burung garuda ke, burung helang ke kan, macam bangkai-bangkai kan, dia turun, dia ambil buat lari. Macam tu nutakhattaf, kita tengok kan dalam YouTube kan, ada burung tu kan, dia burung helang, dia pergi tangkap ikan, dia menjunam, kemudian dia tangkap ikan, kemudian dia buat lari. Dia menangkap kambing kadang-kadang tu kan, dia buat lari ke langit. Ke langit, bukan langit lah, ke atas bukit, ke atas tinggi kan, sampailah mati. Benda tu dia patut-patut kan. Jadi kami akan jadi macam tu kalau kami ikut kamu wahai Muhammad. Kata orang kafir ni, orang tak nak beriman ni, innat tabi'il huda, dia kata, nutakhattaf, kami akan nutakhattaf. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab balik kat sini. Allah Ta'ala jawab apa? Awalam numakkil lahum haraman amina. Dulu ataupun tempat lain daripada Mekah ni, macam mana orang dia, kehidupan dia macam mana, susah, sukar kan. Tapi di Mekah ni Allah Ta'ala berikan kepada orang Mekah ni haraman, menjadi haram, iaitu tempat haram, iaitu semua benda tak boleh buat kan, benda-benda yang tak elok tak boleh buat di sini. Kemudian tu aminan, aman, tak adalah tempat yang paling aman selain daripada di Mekah kan. Dibandingkan tempat-tempat lain tu, Mekah paling aman sekali dalam dunia pada masa tu. Jadi kemudian yujba, lepas tak cukup lagi setakat tu, yujba ilaihi samaratu kulli syai. Allah Ta'ala bawa datang dengan apa ni? Semua benda, makanan-makanan hasil tanaman. Samarat ni buah-buahan. Kulli syai, semua benda. Tengok kan, buah apa tak ada kat Mekah? Buah durian ada, pisang tak sah cerita lah. Tapi di Mekah ni mana ada tanaman? Mekah ni kering kontang. Tanaman tak ada, pokok tak ada, adalah sikit-sikit kan yang disiram tu kan. Tapi bukan jenis tempat dia batu. Tapi tempat itulah juga orang nak pergi, tempat itulah orang bawa makanan, tempat. Jadi dapat makanan sepanjang tahun di Mekah tu. Menunjukkan itu adalah Allah Ta'ala kata rizqam mir ladunna. Semua tu rezeki daripada Allah Ta'ala. Kemudian walakinna aksarahum la ya'lamun. Tapi mereka tidak juga nak beriman. Kemudian Allah sebutlah dalam ayat yang terakhir ini,
iaitu tentang apa yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum daripada ni. Sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, iaitu apa? Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha. Berapa banyak kaum yang telah Allah Taala hancurkan. Kerana apa? Kerana mereka itu sombong dan tidak bersyukur. Batirat ma'isyata fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila. Orang Arab boleh tengok, kita pun boleh tengok sekarang ni. Ada ekologi pergi gali sana gali sini, kita pun jumpa. Oh, kita tengok tahu. Ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaum Soleh, ada kaum macam-macam, semua ada. Kaum Nabi Lut, semua tu ada. Walaupun kaum Nabi Lut ni orang tak nampak, orang tak jumpa lagi, gali-gali. Tapi diyakini bahawa ianya adalah ada, iaitu di Laut Mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ini, kebanyakan daripada negeri itu orang tak duduk dah hancur dah kan. Tengoklah kan kaum Nabi Soleh kan, tinggal Madain Soleh, tinggal kampung saja, bukit-bukit rumah-rumah yang masih tinggal, tetapi orang tak duduk kat situ. Jadi Allah Ta'ala telah hancurkan semua tu. Wa kunna nahnul warisin. Allah Ta'ala kata sedikit sahaja yang kami tinggalkan, kemudian kamilah yang menjadi yang warisin. Warisin tu yang menjadikan setengah-setengah kampung itu dia warisi, itu diduduki. Masih ada orang tinggal kat situ. Tetapi kemudian ayat yang terakhir pada hari ini, pada muka surat ini, Allah Ta'ala kata, wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Kami ini tidak menghancurkan satu-satu kampung, satu-satu negeri, satu-satu bandar, hatta yab'asa fi ummiha rasula. Melainkan macam ada syarat kat situ kan. Kalau Allah Ta'ala ni nak hancurkan satu kaum, mesti dia akan hantar ke kampung itu, ataupun hantar, dia kata fi ummiha. Ummi ni emak, pada emaknya. Emak apa? Emak kampung. Emak kampung tu apa? Iaitu bagi satu-satu negeri tu biasanya ada satu bandar yang besar. Jadi Allah Ta'ala akan hantar seorang rasul di bandar besar tu. Bukan mesti setiap kampung kan, setiap kampung kecil satu, setiap oasis satu, setiap wadi satu, bukan. Tapi maksudnya ialah fi ummiha. Jadi kita boleh faham kat sini ialah kalau di tanah Arab tu, di manakah tempat di mana orang Arab itu akan berkunjung? Jadi di Mekah Al-Mukarramah. Jadi di Mekah tu dah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah di Mesir contohnya. Itu di mana? Kalau sekarang katakan Kairo lah, tapi dulu bukan Kairo tu kan, jauh tepi sikit, tepi daripada Kairo. Itu adalah ummiha, ummi kepada Mesir tu. Jadi kalau pada tempat mana kalau kita di tanah Melayu, tanah Melayu ni dulunya katakan, di manakah ini? Melaka ke, di Majapahit ke, saya tak tahu. Tapi maknanya di ummi setiap negeri, setiap kawasan yang menjadi tumpuan itu, maka akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seorang rasul kat situ. Barulah kalau mereka ni beriman, mereka tidak beriman, Allah Ta'ala akan hancurkan, Allah Ta'ala akan menjadikan dianya menjadi satu yang tamadun, tamadun sendiri. Yatlu, rasul itu kerjanya apa? Yatlu alaihim ayatina, membacakan ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu konsep dia, prinsip dia, hukum dia, law dia, iaitu apa? Allah Ta'ala ni tak akan hancurkan satu-satu kaum, melainkan ahlinya, orang negeri itu, orang negeri kampung tu, orang negeri itu tak hancurkan negeri itu, melainkan mereka ini zalim. Erti zalim kat sini ialah apa? Iaitu takzib ar-rasul, sebagaimana kata tafsir jalan lain. Takzib ar-rasul itu mendustakan rasul itu. Bukan hanya tidak beriman, tapi mendustakan rasul itu, sebagaimana terjadi kepada kaum-kaum rasul-rasul yang terdahulu. Jadi alhamdulillah kita habis muka surat 352. Akan datang kita akan sambung lagi muka surat 393 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.